chapter 999. Aku tak tahu lah nak kata, kalau chapter 999 ni pun dah hype sampai tahun macam ni, chapter 1000 nanti aku tak boleh bayangkan macam mana hype dia tu. Bayangkan, baru je fans translation release, dah trending dah One Piece 999 dekat Twitter. Aku rasa chapter 1000 nanti, baru je keluar spoiler pun, dah trending dah dekat Twitter. Dan chapter ni, Oda memang bagi terlalu banyak info. Banyak stop kita kakau punya dengan info. Terlalu banyak benda yang nak dibincangkan pasal chapter 999 ni. Tak dari Ace dengan Yamato, lepas tu Marco, Whitebeard pasal Will of D dengan Kaido. Dan Kaido memang tak ada siapa-siapa pun yang boleh expect yang dia makan buah devil fruit kita kezuan ikan. Sebelum ni Oda memang buat kita memang 100% percaya kan yang Kaido ni memang berasal daripada naga. Tengok Oda buat plot twist reverse Uno. Nah, tengok nama Kaido bukanlah Kaido tetapi Kaido dah. What the fish? Okey, minggu ni seperti mana info yang kita dapat sebelum ni, yang mana chapter 999 ni kita akan dapat double color page untuk meraihkan chapter ke 1000. So chapter ni kita dapat tengok separuh daripada color page ni, yang mana Luffy, Nami, Brook dengan Jinbe tak ada lagi dalam color page ni. Tapi chapter depan, chapter ke 1000, kita akan dapat separuh lagi daripada color page ni. Dan basically color page ni ialah updated version lah daripada color page dekat chapter 100 dulu. So kita boleh expect lah yang separuh lagi color page kita akan dapat pada chapter 1000 nanti. Kita akan dapat tengok Luffy yang tengah makan daging dan juga Nami yang tengah pakai crown dekat atas kepala dia. So guys, no more intro, kita terus masuk kepada review, yang mana tajuk untuk chapter 999 ni ialah The Sake I Brewed to Drink With You, ataupun dalam French translation, The Sake That I Brewed While Waiting For You. Okay, menurut Sandman, our resources yang selalu translate interview Oda daripada bahasa Jepun kepada bahasa Inggeris, dia punya translation memang selalu dijadikan bahan rujukan. Dia cakap yang tajuk chapter 999 ni based on sastra Jepun yang dipanggil Manhoshu, yang ditulis pada tahun 1200, yang membawa maksud aku tertanya-tanya adakah aku perlu untuk minum sake ini seorang diri, padahal aku bancuh sake ini untuk minum bersama engkau. Yang juga boleh membawa maksud Yamato yang menunggu Ace untuk datang balik semula ke Wano, tapi Ace tak datang-datang sampai ke sudah. Dengar explanation tajuk saja pun dah sedih kan, betul tak? And first in chapter ni, finally kita dah dapat flashback macam mana patung naga yang dulunya ada dekat pintu masuk Pulau Onigashima tu boleh jadi rosak. Yang mana dulu time Ace pergi ke Wano, kita dapat tahu yang dia ada pergi ke Pulau Onigashima untuk pergi berlawan dengan Kaido. Tapi malangnya Kaido dengan anak-anak buah dia tak ada dekat Pulau Onigashima time tu. Aku tak tahu nak kata ekspedisi apakah yang dia pergi sampai Kaido kena bawa habis semua geng-geng top-top commander dia dengan ahli-ahli Tobiropo dia, bawa ikut sekali ekspedisi tu. Dan time ni kita dapat tengok Yamato duk berlawan dengan Ace, lebih kurang sama lah macam Yamato duk berlawan dengan Luffy sebelum ni. Kita dapat tengok geng-geng Ace, dia pun cuba nak hentikan Ace. Yalah, sebab tak ada guna, betul tak? Kaido pun tak ada dekat Pulau Onigashima lah ni. And dia pun dah dapatkan balik budak-budak yang dah diculik oleh Kaido dengan Orochi. Dan Ace pun dah bantai habis geng-geng Beast Pirate sampai lunyai pun semua kan. Tapi Ace tetap juga nak berlawan dengan Yamato. Biasalah Ace kan, sama je ketegak dia dengan Luffy, betul tak? Dan Ace tanya dekat Yamato, siapa nama hang? And Yamato kata balik, hang sebut nama hang dulu. And Ace pun kata, aku Ace, aku main nak hantam kepala Kaido. Sambil Ace serang Yamato guna Fire Fist dia. Tapi Yamato steady lah, dengan senang je dia tempih serangan Fire Fist Ace tu. And Yamato pun cakap yang ayah dia ni tak ada dekat Pulau Onigashima apa semua. Ace dengan geng-geng dia pun terkejut lah kan. Orang yang dia pun berhadapan lah ni ialah anak kepada Yonko Kaido. Yang kita dapat tengok damage yang Ace dah buat time tu, habis terbakar berlubang, runtuh habis bangunan-bangunan dekat Pulau Onigashima. Anak-anak buah Kaido pun habis kena lunyai berjemaah, kena bantai dengan Ace. And Yamato cakap walaupun bukan tanggungjawab dia untuk melindungi Pulau Onigashima ni, tapi dia tak sanggup nak tengok kekejaman yang Ace dah buat dekat sini. So sebab itulah dia decide untuk berlawan dengan Ace untuk hentikan Ace. Lepas tu geng-geng Ace pun ajak Ace belah daripada situ sebab mereka dah dapatkan balik anak-anak yang dah diculik, nak bagi balik dekat mak pak mereka. Tapi Ace still tak puas hati. Dia kata tak masuk akal orang yang sekuat macam Yamato ni bukanlah seorang kapten, tapi anak kepada kapten je. Melalui apa yang Ace cakap ni, kita boleh bayangkan macam mana betapa kuatnya Yamato time ni. Ace nak sambung balik lawan dengan Yamato, nak settle battle mereka dua. And Yamato pun dengan steady yang cakap, nama aku Yamato, memandangkan aku tengah boring tak tahu nak buat apa lah ni, aku akan jadi lawan hang. Ace dengan Yamato pun bertarung. Aku pun dah guna ayat 5SD Studio And time mereka duk berlawan tu, aku rasa mereka berkenalan lah kot kan, sikit-sikit antara satu sama lain. Aku rasa Yamato ada cakap lah kot dekat Ace kan, yang dia ni benci dekat Kaido lah apa semua kan.
Sebab Kaido pasang gari dekat tangan dia kan. Dan Ace pun dapat perasan yang gari ada dekat tangan Yamato tu kan. Dan Ace cakap dekat Yamato, hang tak boleh pilih siapa ayah hang. Jadi hang benci ayah hang sampai tahu tu sekali. Lupakan pasal gelang gari tu. Awak hang benarkan dia rantaikan hati hang juga. So Ace nak Yamato hidup bebas, buat je apa yang dia nak buat dalam hidup dia. Tak kira latar belakang dia, siapa ayah hang, siapalah keturunan hang apa semua, hang yang tentu sendiri jalan yang hang pilih dalam hidup hang. Yamato pun dengar Ace kata macam tu, dia bebal lah kot. Dia nak pergi hantam patung naga tu kan. Ya anak-anak buah Kaido dekat situ cok lah. Dia pun kata, Tuan Yamato, jangan Tuan Yamato, tu simbol power Tuan Kaido tu. Yamato dia tak heran apa yang dia bercakap. Dia pergi hantam, boom, patah kepala patung naga tu. Dan dia menjerit dekat Ace, aku pun harap aku dapat belah dari sini. Aku nak pergi belayar dekat laut dapat menggembara. Aku nak hidup bebas sama macam Oden. Ace dengar-dengar Yamato kata macam tu. Dia kata, macam tu lah baru semangat. Sambil dia pergi tambah pula, dia pergi tumbuk kepala patung naga tu sampai cayak jadi lubang dekat kepala tu. Dan disebabkan persamaan mereka, iaitu mereka benci dekat ayah mereka masing-masing, lastly mereka berhenti lawan macam tu je. Mereka dua duk berparti, duk minum sake time malam dekat Pulau Onigashima. Dan Ace cakap, malangnya orang yang kuat macam hang ni, kita dua jadi rapat sampai macam ni. Yamato cakap kalau dia dapat buang bom gari dekat tangan dia tu, dia sumpah dia akan keluar daripada Pulau Onigashima ni dan pi ke laut, pi berlayar, pi mengembara apa semua. Dan dia tanya dekat Ace, weh Ace, macam mana dekat luar sana? Banyak ke orang-orang muda yang buat nama untuk diri mereka sendiri? So nampak gayanya macam Yamato ni dia ada tahu serba sedikit pasal info ataupun berita daripada luar Wano. Yalah, dia anak Kaido kan, anak Yonko. So aku expect yang mungkin dia dapat baca juga surat khabar daripada luar Wano. So mungkin dari situlah dia ada dapat sedikit info ataupun berita lah. Tapi apa yang menariknya bagi aku, iaitu jawapan Ace yang mana dia ada mention nama Cavendish, nama Kid, nama Law dan juga nama Capone Bege. Okey, aku rasa kan ni salah satu clue order tentang siapa lagi yang akan main ke Wano selepas ni. Law ni, Kid dengan Law memang dia ada dah dekat Onigashima nak lawan dengan Kaido. Capone Bege pula kita dapat tahu yang dia baru lepas keluar daripada Pulau Dressrosa dan kita still tak tahu ke mana hala tuju, ke mana yang dia nak pergi selepas ni. Dan boleh jadi juga berkemungkinan yang dia akan main ke Wano selepas ni untuk join Luffy lawan dengan Kaido. Dan pasal Cavendish, okey, mungkin ni salah satu clue order pasal Grand Fleet Luffy. Sebab ramai juga orang berpendapat, ramai juga orang berteori yang kemungkinan Grand Fleet Luffy juga akan main ke Wano selepas ni. Dan bagi pendapat aku kan, aku rasa tak ke semua Grand Fleet Luffy akan main ke Wano. Kemungkinan sebahagian ataupun separuh ataupun hanya 2 atau 3 orang saja Grand Fleet Luffy yang akan main ke Wano. Dan dalam game One Piece Pirate Warrior 4, Cavendish dengan Bartholomew mereka main ke Wano untuk tolong Luffy untuk join Luffy lawan dengan Kaido. Aku bukannya nak kata yang game Pirate Warrior 4 tu ialah canon, kita boleh ambil sebiji-sebiji, tapi kita kena ingat Oda dia ada terlibat dalam pembuatan game tu. So mungkin Oda ada habaq kat mereka, okey hampa buat Bartholomew dengan Cavendish main ke Wano sebab aku juga akan buat macam tu. Mungkin Oda cakap ke mereka macam tu, betul tak? Dan untuk info hampa, dalam game Pirate Warrior 4 tu, Kinemon ada potong Blast Breath Kaido. Dan dalam manga juga Oda buat Kinemon potong Blast Breath Kaido. So ada persamaan betul tak kat situ. And sama macam apa yang aku cakap tadi, kemungkinan Oda ada habaq dekat pembuat game tu kan. Okey, hang buat Kinemon potong Blast Breath Kaido sebab aku juga akan buat macam tu. Mungkin ada buat macam tu, betul tak? So kemungkinan lepas ni Cavendish akan main ke Wano untuk tolong Luffy bersama-sama dengan Bartholomew. Bartholomew tu kita tak boleh kira sebab dia memang peminat setia Luffy, betul tak? Dan tambahan pula Cavendish adalah first commander dalam Grand Fleet Luffy. So dia punya possibility tu ada lah tau, dia nak main ke Wano ni. Dan sambil duk cakap tu, kita dapat tengok muka Yamato yang memang comel gila bagi aku. Dia interested lah kan. Cerita dekat dia benda-benda ataupun cari berita di luar Wano, betul tak? Dan Ace cakap dekat Yamato, tapi orang yang paling kuat di antara mereka akan mula berlayar beberapa tahun lagi, my little brother Monkey D. Luffy. So guys, kita tahu setiap kali Ace berjumpa dengan someone, dia mesti akan cerita pasal Luffy. And hampa bayangkan kalau dekat Yamato yang dia just baru berjumpa sehari je, dia boleh cerita pasal Luffy sampai macam ni. Hampa bayangkan berapa banyak kali, berapa ribu kali, berapa juta kali dah Ace cerita pasal Luffy dekat kru-kru Whitebeard. Macam contoh Marco, Whitebeard, Jozu apa semua, mesti daripada benanah dah telinga dengan Ace cerita pasal Luffy. Dan bagi pendapat aku kan, ni pendapat aku sendiri lah, salah satu sebab Marco main ke Wano untuk tolong Luffy
ialah disebabkan dia mengenangkan Ace. Disebabkan dia teringat yang okay, dulu Ace selalu cerita pasal Luffy apa semua kan. So maknanya Ace ni memang betul-betul sayangkan Luffy. So sebab itulah dia sanggup untuk main ke Wano ni untuk tolong Luffy. And then kita balik semula ke current storyline yang mana Yamato cakap yang sebenarnya dialah orang pertama penyebab mula lah patung tu boleh rosak. Ace ni just pergi menambah je bagi patung tu lagi teruk betul tak? Dan Ace cakap tu merupakan tanda warning dia dekat Kaido, sampailah dia akan main ke Wano lagi selepas ni untuk berlawan dengan Kaido balik. Dan Kaido memang sangat-sangat marah dekat Ace sebab Ace buat kat patung dia macam tu. Padahal dia tak tahu anak dia yang mula dulu kan. Ace ni just pergi menambah je. And lepas Yamato cerita tu, Momo pun dia terkejut kan. Ada juga orang yang main ke Wano untuk cuba selamatkan Wano daripada Kaido. And tiba-tiba dia pelik kan. Yamato cakap yang Kaido tu ayah dia. Dia dengan Shinobu tu ke bapak ke, terkejut bau lah sampai terpelanting pergi belakang kan. Bila Yamato cakap yang Kaido tu ayah dia. But lepas tu Momo tanya dekat Yamato, awak hang cerita semua benda ni dekat aku Yamato? And Yamato pun balas balik, oh sebenarnya Ace dah mati 2 tahun lepas. Hang tahu tak? Sebenarnya Ace ialah. And scene tu pun just cut macam tu je. Yang kita beralih ke scene Otama dengan Nami. Yang mana Otama cerita dekat Nami yang selama ni dia berlatih kan dengan gigih untuk jadi seorang Kunoichi. Sebab bilanya Ace datang ke Wano balik nanti, dia nak join jadi kru Ace. Tapi malangnya Luffy dengan steadynya macam tak ada perasaan kata dekat Otama yang Ace dah mati. And kita pun tahu macam mana Luffy cakap dekat Otama kan. Memang Luffy memang straightforward, macam tak ada perasaan tu. Dia kata Ace dah mati kan dekat Otama. Tapi Nami cakap balik dekat Otama yang peristiwa kematian Ace tu memang sangat-sangat pelik untuk Luffy. Dan bagi aku pun benda tu memang sangat pedih, memang sangat pelik lah. And Otama pun pelik lah kan. Awak pula kematian Ace ni pedih bagi Luffy kan. And scene tu pun dikat macam tu je. And kita beralih ke scene di dalam Dewan Persembahan yang mana Queen dia suruh anak-anak buah dia untuk hentikan Marco, untuk bunuh Marco. And geng-geng Beast Pirate kita dapat tengok mereka macam teragak-agak untuk bunuh Marco, untuk pergi liga Marco kan. Sebab yalah Marco dah selamatkan mereka daripada virus Ice Demon sebelum ni. Sedangkan Queen tu dah yang penyebab utama and Marco yang menyelamatkan mereka. Tapi disebabkan mereka takut Queen akan bunuh mereka nanti, mereka ikut juga cakap Queen. And aku dapat rasakan lah kan, ni pendapat firasat aku lah kan, secara perlahan-lahan, secara slow-slow, geng-geng Beast Pirate ni dapat akan mula hilang kepercayaan dekat top-top commander macam King dengan Queen. And kita dapat tengok sebelum ni pun Time Chopper cakap yang dia akan buat interference yang cukup untuk semua, tak kira lawan ataupun kawan. Mereka dah mula goyang lah, dah mula tak agak-agak lah. And mungkin juga ni salah satu petunjuk daripada order yang nanti lama kelamaan geng-geng Beast Pirate ni mereka akan mula hilang kepercayaan dan akan berpihak kepada geng Luffy ataupun geng-geng samurai. Dan Marco cakap dekat Robin dengan Brook suruh mereka pergi ke bangunan istana. So kita dah dapat bayangan lah yang nanti Robin akan gantikan Sanji untuk berlawan dengan Black Maria. Sebab bagi pendapat aku lah kan, Luffy perlukan Sanji di atas bumbung untuk berlawan dengan Kaido. So Sanji dia tak boleh stay dekat tingkat 3 nak duduk berlawan dengan Black Maria. And Robin bagi aku adalah orang yang paling sesuai lah untuk lawan dengan Black Maria. Brook je lah ni, aku tak tahu siapa lawan yang paling sesuai dengan dia. Tapi boleh jadi juga kalau udah buat Robin dengan Brook lawan dengan Black Maria dengan anak-anak buah dia. Sebab Brook pun dia set-set gentleman macam Sanji juga kan. Cumanya Brook ni dia berani untuk cederakan perempuan. And aku tak boleh nak bayang nanti kalau lah Brook berlawan dengan Black Maria, and then Brook nak minta nak tengok spender Black Maria. Mesti Black Maria phobia lah bahang. Dah lah awal-awal tadi dah kena hadap Sanji lah yang kaki blue nak mampu. Ni nak kena hadap kaki blue seorang lagi pula, Brook dengan tengkorak ni kan. And geng-geng Beast Pirate pun mereka ramai-ramai rumun nak pergi tangkap Marco. Tapi sambil duk tengah kena rumun tu kan, ramai-ramai tu, Marco dia kata dekat Zoro, hang dah ready? Zoro pun jom lah. Dan boom, Marco dia bertukar kepada form Phoenix dia dan dia bawa Zoro untuk naik ke atas bumbung. And Queen tunggu bapak lagi, dia terkejut lah betul tak? Marco nak bawa salah seorang daripada kru Luffy untuk naik ke atas bumbung nak lawan dengan Kaido. Yang Zoro acik steady dia dah cakap, oh pemandangan yang indah ha? But then sambil Marco duk terbang tu, kita dapat satu lagi flashback. Yang tadi yang sebelum ni flashback sebelum Ace join kru Whitebeard. Tapi lo ni flashback Marco ni flashback yang mana Ace dah pun join kru Whitebeard. And flashback ni bagi aku sumpah memang banyak gila menjawab persoalan pasal Whitebeard. Yang mana finally kita tahu waktu Ace dah join jadi kru Whitebeard, Ace ada minta kebenaran daripada Whitebeard untuk pergi balik ke Wano untuk berlawan dengan Kaido dan bebaskan negara Wano. Tapi Whitebeard tak bagi. Sebab apa Whitebeard tak bagi? Marco cakap
nanti akan berlaku banyak pertumpahan darah, nanti akan banyak orang akan mati. So mereka tak janji. Tapi mereka ada berfikir pasal benda ni banyak kali yang mereka pick up betul-betul pun semua. Tapi but lastly mereka tak janji juga pergi ke Wano. Dan Izo cakap mereka tahu pasal kematian Oden ni beberapa tahun selepas kejadian tu. Tapi Ace tetap juga ketegak nak pergi ke Wano, nak lawan dengan Kaido sebab dia dah berjanji dengan Yamato, dengan Otama apa semua. And then Whitebeard marah. Whitebeard kata, hang ingat hang boleh kalahkan ke? Orang yang Kozuki Oden sendiri pun tak mampu nak kalahkan. Hang jangan ketegang lah Ace. Lepas tu tak pasal-pasal Ace kena lesing 2 kali dengan Whitebeard. And yang menariknya, apa yang Blackbeard kata lepas tu, Zehahaha, aku faham perasaan hang Ace, nak ambil peluang yang besar. Celaka Blackbeard bahang. Dia kata macam kata dekat diri sendiri tu. And lepas tu Izo cakap dekat Ace yang kalau Whitebeard bagi green light dekat dia untuk pergi ke Wano untuk lawan dengan Kaido, dia suruh Ace ajak dia sekali nak pergi ke Wano. Dan sama juga dengan Marco, dia pun interested juga. Kalau Whitebeard bagi green light kan, dia pun nak pergi juga ke Wano nak lawan dengan Kaido kan. Okay guys, sekarang ni ada satu konflik yang sedang berlaku dalam kalangan fan-fan One Piece semua, yang mana dia pun mempersoalkan kenapa Whitebeard sanggup nak pergi berperang bermati-matian untuk selamatkan Ace dengan nak lawan dengan Marine dengan World Government lah. Tapi sebab apa Kaido tak pergi balas dendam atas kematian Oden. Sedangkan Oden tu dia anggap sebagai adik-beradik dia sendiri, bukan anak dia. So betapa specialnya Oden ni kan. And banyak kali dah disebut dalam manga, dalam anime, yang Whitebeard ni kalau siapa-siapa yang berani kacau family dia, dia memang takkan lepaskan orang tu. And Izo pula, dia tahu yang Oden ni dah mati. Takkan dia tak terfikir apa yang dah jadi dekat adik dia Okiku, dekat Nereid Scabbard, dia pun mati ke apa ke, macam mana keadaan negara Wano dia di bawah pemerintahan Kaido. Takkan dia tak terfikir betul ya. Dan okey, untuk menjawab konflik ni, kita boleh tengok keadaan time tu, yang mana time Whitebeard pergi ke Marineford untuk selamatkan Ace, Ace masih lagi hidup, tak belum mati. So kemungkinan untuk selamatkan Ace tu masih ada, peluang dia masih cerah kan, sebab Ace masih lagi hidup. Tapi untuk keadaan Oden pula, Oden dah mati. And mereka pun tahu pasal berita kematian Oden ni dah beberapa tahun selepas tu. So benda ni pun agak berat lah bagi Whitebeard, betul tak? Tambah pula benda ni melibatkan perang di antara 2 Yonko. And Whitebeard pun dia mestilah berfikir, kalau mereka pergi ke Wano untuk balas dendam atas kematian Oden, dia akan mengancam nyawa anak-anak dia yang dia ada lah ni. Kemungkinan kalau dia pergi ke Wano nak balas dendam atas Oden, kemungkinan boleh jadi ya, kemungkinan siapa-siapa akan mati. Kemungkinan Marco akan mati, Izo akan mati. And bukan setakat kru-kru dia je akan mati, rakyat-rakyat Wano pun yang tak bersalah akan mati juga. So sebab itulah aku rasa Whitebeard dia decide untuk tak pergi ke Wano untuk balas dendam atas kematian Oden, demi untuk melindungi nyawa anak-anak dia yang dia ada lah ni. Tapi apa pendapat hampa semua pasal tindakan Whitebeard ni? Kalaulah hampa berada di tempat Whitebeard kan, apa yang hampa akan buat? Adakah hampa akan pergi ke Wano juga untuk balas dendam atas kematian saudara hampa sendiri? Ataupun hampa tak sanggup untuk ambil risiko untuk kehilangan anak-anak ataupun keluarga yang hampa ada lah ni daripada mati? Hampa try tengok komen kat bawah. And habis bahasa flashback, kita dapat tengok sambil duk terbang tu, Marco dia ada mengalirkan sedikit air mata sambil dia tersenyum kan. Dia teringat balik kenangan-kenangan dia dengan Ace. And tiba-tiba King dengan Queen yang dalam form Zuan mereka, Pteranodon dengan Brachiosaurus, mereka nak halang Marco daripada bawa Zoro nak pergi ke atas bumbung. Queen dia menjerit yang tak ada guna lah ni, yang dia pun nak naik ke atas nak lawan dengan Kaido sebab kesemua geng-geng Nereid Scabbard dah mati. And King pula cakap yang lah ni tinggal untuk bunuh Momo je, and then battle ni akan over. And aku terkejut juga tengok macam mana Queen dia boleh bawa keluar pistol daripada mulut dia. Aku pun tak tahu dia buat macam mana, tapi peluru tu useless lah kan, since kuasa Marco ni dapat buat benda tembus daripada badan dia. And lah ni tinggal just nak hadap dengan King je. So kemungkinan kita dapat tengok chapter depan Marco dengan Zoro akan take team untuk berlawan dengan King. Sebab lah ni dia pun dah lepas dah Queen kan, Queen tak boleh buat apa. So lah ni dia pun just nak kena hadap King je kan. And scene beralih ke scene Otama dengan Nami balik, yang mana Otama terkejut beruk lah kan bila dapat tahu yang Nami habaq yang Luffy ni ialah adik kepada Ace. Member terkejut lah, dah lah dia kurang ajar dengan Luffy sebelum ni. And nampaknya Otama ada plan yang dia nak buat, dan Nami bersetuju dengan plan dia tu. Plan apa kita tak tahu, tapi aku rasa plan ni akan melibatkan Phase 1 dengan ulti. Sebab yalah Phase 1 dengan ulti tengah cari mereka dua lah ni kan. And aku tak rasa yang Otama akan gunakan kuasa Ki Bidango dia tu, sebab nanti memang benda akan jadi boring sial. Tapi tengok daripada tempat yang Otama dengan Nami berada lah ni, tempat yang mereka ada ni macam dekat luar istana tau. Sebab ada lorong dan ada tembok-tembok batu tu kan. Kemungkinan jalan yang mereka ada lah ni ialah jalan yang sama yang Yamato bawa untuk melarikan Momo sebelum ni, iaitu jalan yang nak menuju ke Port Onigashima. Dan kemungkinan boleh jadi nanti mereka akan berjumpa dengan Yamato dengan Momonosuke. And plan utama ni aku memang sure mereka akan men-trip punya
Nami dengan Otama dengan Usopp memang takkan lawan direct one on one dengan ulti dengan Phase 1. Dia pun memang akan kalah. So aku yakin plan Otama ni memang akan melibatkan trik. Sebab dengan trik saja dia pun hanya mampu untuk kalahkan Phase 1 dengan ulti. Sebab kita tahu Phase 1 dengan ulti ni pun dia pun bukannya macam perfect character sangat tau. Ulti kan dia perangai dan macam tegeh-hegeh apa semua kan. And Phase 1 pun dia punya personality dia macam budak-budak macam acah-acah matang tu ya. So dia pun ada flaws, dia pun ada kekurangan dekat situ. And next scene yang mana Momo pun terkejut berbaruk juga sama macam Utama bila Yamato cakap yang Ace ialah anak kepada Goldie Roger dan abang kepada Luffy. And aku yakin mesti Momo tak boleh brainnya lah. Okay, kalau Ace ialah anak kepada Roger dan abang kepada Luffy, so maknanya Luffy ni ialah anak Roger juga, betul tak? Mesti Momo akan pick up macam tu lah. And then Yamato tanya dekat Momo, hang kan yang bawa Luffy main ke Wano? And Momo cakap, aku yang bawa dah. And Yamato balas lagi, dalam banyak-banyak lanun dekat luar sana, umpama bintang di angkasa, hang berjumpa dengan Luffy dan bawa dia main ke Wano. Aku hanya boleh anggap benda ni sebagai takdir. Dan Yamato cakap lagipun nama Luffy ada juga perkataan D di tengah-tengah. So guys, sama macam apa yang aku cakap dalam chapter review keberapa tu, aku rasa apa yang Oda cakap, apa yang Oda habak dekat kita pasal isi kandungan buku jurnal Oden tu just hanya ringkasan, hanya simple saja. And aku yakin dalam buku jurnal Oden tu ada lagi benda-benda yang besar, benda-benda yang misteri yang belum lagi diceritakan kepada kita. And siapa yang akan cerita dekat kita benda ni? Yamato yang akan cerita dekat kita. Sebab lo ni dia tengah pegang buku tu tau. Sama ada dia nak baca ataupun dia nak bagi dekat Momo ke macam mana ke, kita tak tahu. And firasat aku juga kuat kata yang dalam buku jurnal Oden tu, Oden ada tulis benda-benda yang berkaitan dengan Will of D ataupun benda-benda yang berkaitan dengan orang yang ada nama D di tengah-tengah tu. Aku tak kata yang mungkin dalam buku jurnal Oden tu Oden ada tulis maksud sebenar kepada Will of D. Aku tak kata macam tu. Aku kata yang dalam buku jurnal Oden tu ada diceritakan benda-benda yang berkaitan dengan Will of D ataupun orang yang ada nama D di tengah-tengah mereka. Hampa kena faham perbezaan dua tu. Dan aku dah dapat bayang lah ni, chapter depan, chapter ke-1000, Yamato akan cerita dekat Momo, cerita dekat kita sekali ya, maksud perkataan D di dalam nama orang tu. Ataupun dalam erti kata lain, mungkin Yamato akan terangkan dekat Momo pasal Will of D. And time tu barulah Momo akan sedar yang semua ni ialah takdir. Kenapa Oden suruh Lady Toki hantar mereka semua ke 20 tahun masa akan datang apa semua kan. And time tu barulah Momo akan fikir, oh yang semua ni ialah takdir. Benda bukan benda yang dirancang tapi benda yang telah ditetapkan. And then the last scene of the chapter, iaitu scene yang paling epic sekali, yang mind blowing sekali dalam chapter ni. Yang sebelum ni kita tahu Big Mom dah berjaya sampai ke Bumbung. Dan aku mati-mati dia ingat yang Big Mom duk tengah bertarung dengan Kaido. Tengok-tengok dia duk lepak minum sake dekat atas bumbung tu. And Nine Red Scabbard, kita still tak nampak bayang-bayang ataupun bentuk tubuh badan mereka. Adakah mereka dah mati ke? Mereka dah cedera parah ke? Kita still tak tahu. Dan nampaknya Big Mom dengan Kaido dah tengah tunggu Luffy dah ni untuk sampai kat atas bumbung. Sampai Zeus dengan Prometheus pun dah recharge balik ya. Prometheus dia pergi makan api negara Kaido tu, dengan Zeus dia pergi makan kilat dekat atas awan tu kan yang Kaido buat. Dan Big Mom cakap dekat Kaido yang dia tak kisah kalau Kaido nak bunuh semua kru-kru Luffy, tapi dia nak Kaido tinggalkan Nico Robin untuk hidup. So dia pun boleh gunakan dia untuk pacau road poneglyph. Solo ni guys, our Nico Robin dalam keadaan bahaya, dalam rada dua orang yang ko. Tapi aku yakin yang Luffy dengan kru-kru dia akan pertahankan Robin juga. Dan lepas tu Kaido tanya dekat Big Mom, bukan anak hang yang bangsa mata tiga tu boleh baca tulisan purba ke? Dan Big Mom balas balik, oh maksud hang puding? Aku dah tak larat nak tunggu dah bila masa mata dia tu akan bangkit. And Big Mom tanya dekat Kaido, weh Kaido, mana nak letak pulau ni? And Kaido kata yang dia nak letak pulau ni dekat Flower Capital, dekat atas satu istana yang still lagi menjadi salah satu lambang Kozuki Clan. Ini aku tak boleh blur bang tengok Kaido duduk bayang sambil dia minum sake dia tu kan. Dia duduk bayang Flower Nogishima dekat atas Flower Capital tu. And Big Mom, aduh bodoh bang Big Mom ni. Dia boleh pergi tanya Kaido, road poneglyph Kaido punya duduk dekat sana ke? Kaido tunggu bapak lagi, pengang lah betul ya? Tak ada nak apa-apa lagi, dia dah tunjuk belang dah, nak kianat dia. And daripada apa yang ayat Kaido cakap tu kan, aku dah dapat rasa yang Kaido dengan Big Mom ni kan, dia pun macam ada set satu boundaries tau. Macam set ada satu langkah berjaga-jaga tau antara satu sama lain. Sebab dia tahu salah seorang daripada mereka mesti akan kianat punya. Yalah, mereka Yonko kot, dah lama dalam dunia lanun ni kan. So mesti tahu, so mesti dia tahu yang kalau dalam pakatan je mesti akan ada pengkhianatan. Dan lo ni hanya just tunggu masa saja.
siapa yang akan kianat siapa dulu. Adakah Big Mom yang akan kianat Kaido dulu, ataupun Kaido yang akan kianat Big Mom dulu. And then Big Mom marah dekat Kaido, "Hang jangan hina aku lah. Aku anggap hang macam adik aku sendiri, hang tahu." And then the most shocking info dalam chapter kali ni, yang mana Big Mom cakap pada hari kejadian kejatuhan Lanun Rocks di God Valley, Big Mom lah yang bagi kuasa buah Devil Fruit yang Kaido ada lah ni, iaitu Mythical Fish Devil Fruit. Tapi Kaido dah malas nak dengar Big Mom duk mungkit. Well, biasalah perempuan kan, tak mungkit mana nasah betul lah. Kaido kata, "Ikut hang lah, nak kata apa? Kita boleh sembang pasal ni lepas kita dah dapat benda tu. One Piece." So guys, aku rasa hampa pun mesti dah buat research sendiri kan. Hampa pun mesti dah dapat info betul tak pasal buah Devil Fruit Kaido ni, Mythical Zuan, Uwo no Mi ataupun Fish Fruit, yang diinspirasikan daripada satu mitos Chinese ataupun satu mitos Cina, iaitu sekumpulan ikan koi yang cuba untuk berenang memanjat air terjun. Ada yang putus asa, ada yang berehat sat, lepas tu sambung balik panjat. And then selepas 100 tahun, akhirnya terdapat seekor ikan koi yang berjaya untuk berenang untuk panjat air terjun tu dan sampai ke puncak air terjun tu. Dan disebabkan kegigihan ikan koi tu, dewa berasa terharu dan memberikan satu kelebihan kepada ikan koi tu, iaitu boleh berubah menjadi seekor naga. So since kisah ni ialah sebuah mitos, and buah Devil Fruit Kaido pun daripada jenis Mythical Zuan, so masuk akal lah kan Kaido boleh bertukar jadi naga. And clue-clue pun Oda dah ada banyak dah bagi dekat kita sebelum ni, iaitu tatu sisik dekat tangan kiri Kaido tu yang bersamaan sama macam sisik ikan koi. Dan jalan nak menuju ke Wano, iaitu kena panjat air terjun menggunakan ikan koi. Sama juga jalan cerita sama macam kisah mitologis Chinese tu. Dan juga birthday Kaido, iaitu pada tarikh 1 Mei, iaitu pada hari ikan koi. So semua ni Oda dah tunjuk dah clue kat kita semua. Cumanya kita ni fans je yang tak dapat tangkap clue Oda tu. And Big Mom cakap yang Kaido ni terhutang budi dekat dia sebab bagi buah Devil Fruit tu dekat dia time hari kejadian God Valley tu. Kita still tak tahu apa yang terjadi dekat God Valley pada hari tu. Sebab apa Big Mom kata yang Kaido ni terhutang budi nyawa dekat dia? Adakah sebab time kejadian God Valley tu Kaido tak dapat nak larikan diri dan dah nak mati, tapi tiba-tiba Big Mom bagi buah Devil Fruit tu kat dia, and then dia boleh bertukar menjadi naga dan dapat larikan diri? Kita tak tahu, boleh jadi kan. Oda kena bagi juga dekat kita flashback pasal apa yang dah jadi dekat God Valley pada hari tu. Sebab insiden ni memang satu insiden yang sangat besar. Sampaikan world government sendiri pun nak tutup pasal insiden ni, tak mau satu dunia siapa pun tahu pasal insiden ni. So kalau Oda bagi kat kita flashback pasal insiden God Valley ni, memang aku rasa memang akan jadi betul-betul hype gila. And alang-alang dah bercakap pasal Kaido ni, kita mestilah bercakap pasal Yamato juga kan. So kita tahu Kaido bukanlah daripada bangsa naga dan dia makan buah Devil Fruit juga. So kita tahu lah yang Yamato lah ni bukan naga, dan kemungkinan juga dia memakan buah Devil Fruit juga. Sebab kita tahu sebelum ni Oda ada usik kita, Oda ada tease kita sikit pasal transformation gigi Yamato tu. Buah Devil Fruit apa kita still tak tahu kan. Sampai Sasaki pun dah cuak, dah terkejut kan bila tengok gigi Yamato tu dah transform. But aku rasa kemungkinan kan kebanyakan geng-geng Disparate mereka tak tahu yang Yamato ni makan buah Devil Fruit. Sebab yalah Kaido pasang bom gari tu kan, yang bom gari sistem tu dekat tangan Yamato sejak daripada Yamato kecil lagi, betul tak? So berapa puluh tahun dah Yamato tak boleh bertukar kepada form Zuan dia. So hampa rasa apakah buah Devil Fruit yang Yamato makan? Sebab aku ada tengok juga ada orang duk berteori kan, kemungkinan Yamato ni makan buah Devil Fruit Ancient Zuan model T-Rex. Sebab yalah kita still tak dapat lagi siapa yang makan buah Devil Fruit dinosaur T-Rex kan sampai lo ni kan. And Yamato pula anak kepada Kaido, so mestilah Kaido nak bagi kat dia makan buah Devil Fruit yang kuat, betul tak? So apa pendapat hampa semua? Hampa rasa apakah buah Devil Fruit yang dimakan oleh Yamato? So guys, setakat ni saja review chapter 999 aku. Chapter depan, chapter ke 1000, aku memang hype gila. Memang tak sabar gila nak tunggu chapter ke 1000 release. Aku decide untuk tunggu official release, tak silap aku pada 3 hari bulan 1 2021 ataupun 4 hari bulan 1 2021. Aku memang nak tunggu official release. Aku dah tutup semua noti, aku dah hide dah semua video yang mana ada konten pasal spoiler chapter 1000 ni. And ada setengah tu aku dah unsubscribe channel depa sebab depa ni selalu duk post pasal spoiler chapter kan. Terutamanya channel-channel daripada negara seberang kita kan. Sebab mereka ni memang selalu post pasal spoiler. Aku unsubscribe tu channel mereka. Aku nak feeling yang aku dapat time aku baca chapter ke 1000 nanti. Memang feeling yang betul-betul pure. Memang feeling yang betul-betul asli. Tak baca spoiler apa. So time tu memang aku boleh jadi hype gila-gila sampai boleh berguling-guling lah. Aku nak dapat feeling yang macam tu. Sebab yalah chapter ke 1000 kot salah satu benda yang memorable, salah satu benda yang bersejarah, betul tak? So mestilah kita nak dapatkan feeling yang betul-betul asli kan. And prediction aku
apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi pada chapter 1000 nanti, aku just hanya boleh daripada chapter 999 ni aku dapat bayangan yang hanya ada 3 jalan saja berkemungkinan akan terjadi pada chapter ke-1000, iaitu Yamato akan explain apakah maksud D kepada Momo, and time tu pun kita fan-fan ni pun akan tahu sekali, sebab dalam chapter ke-100 ialah first time kita diintroduce dengan Will of D. Dan kalau Oda nak buat chapter 1000 ni pun Oda nak explain apakah itu maksud Will of D, boleh diterima logik akal tau, sebab chapter 100 Oda first introduce, chapter 1000 Oda nak explain pasal Will of D ni. Ataupun kalau kita tak dapat maksud sebenar pun, at least kita akan dapat sedikit info ataupun penerangan pasal Will of D ni. Sebab Will of D ni menjadi satu topik yang hangat tau dalam cerita One Piece ni. And dekat Wano ni pun kita dapat tengok sebelum ni Law dia decide untuk cari root poneglyph milik Kaido, sebab dia nak tahu maksud kepada Sacred Fate ni, maksud kepada D ni yang dah ada dekat nama dia, yang ada dekat dalam nama dia. So Will of D ni memainkan satu peranan yang sangat penting dalam dunia One Piece, and kemungkinan dekat chapter 1000 Oda akan explain dia ni. And kemungkinan yang kedua, chapter 1000 kita akan dapat flashback pasal kejadian yang berlaku dekat God Valley. Kemungkinan dekat flashback ni lah Oda akan tunjukkan karakter Rock D Zebek, and Oda akan ceritakan macam mana Kaido dapat buah Devil Fruit lah, apalah. Garp dengan Roger bergabung lawan dengan Rock D Zebek. Adakah Rock D Zebek betul-betul mati ataupun dia tak mati, dia dapat melarikan diri. Kemungkinan chapter 1000 Oda akan bagi flashback pasal benda ni. Dan kemungkinan yang ketiga aku boleh nampak kemungkinan akan berlaku pada chapter 1000 ialah Marco dengan Zoro akan berlawan dengan King. Sebab dalam chapter ni Marco dah boleh lepas dah dengan Queen, and mereka just nak kena hadap dengan King je. Kita still tak tahu adakah Marco akan take team dengan Zoro berlawan dengan King, ataupun dia akan bawa dulu Zoro naik ke atas bumbung and dia patah balik berlawan dengan King. Aku tak tahu nak kata, tapi aku dapat rasa yang chapter depan kita akan dapat benda ni. And kalau Marco bawa Zoro naik ke atas bumbung dulu and then dia patah balik, tengok-tengok pula Luffy dengan Kid sampai pada masa yang sama dengan Zoro sampai, and then Law pun sampai pada masa yang sama, and dia 4 orang tengok apa yang dah terjadi dekat Nine Red Scabbard. And of course Luffy dengan Zoro akan mengamuk kan bila dia tengok Nine Red Scabbard dia kena bantai sampai tahu tu. And chapter 1000 ni lah, kalau betul lah Luffy dengan Zoro apa semua dengan Kid dengan Law sampai ke atas bumbung, akan menjadi satu penutup yang cukup hebat, yang paling sesuai untuk menutup Act 3. Dan Act 4 kita masuk terus lawan dengan Kaido dengan Big Mom. Ataupun okay, satu lagi aku lupa, ataupun boleh jadi sebab Marco cakap dia tak interested nak berlawan dengan Kaido, kemungkinan dia bawa Zoro ni ke atas bumbung, dia puduk sekali, dia bagi Luffy, Zoro, Kid dengan Law lawan dengan Kaido, and then dia settle lawan dengan Big Mom. Sebab Law ni kita tahu Big Mom dengan Kaido tengah duk tunggu Luffy lah ni tu ya. Kalau dia pun nak hadap dua orang Yonko, memang takkan boleh. So macam mana pun Big Mom tu dia kena bawa pelari daripada situ. Seseorang kena distracted, kena bawa Big Mom belah daripada situ. Kalau tidak memang nanya lah faham. So guys, setakat ni saja video aku kali ni. Jangan lupa like dan share video ni kepada rakan-rakan hampa di luar sana. Dan jangan lupa komen apa pendapat hampa semua pasal chapter 999 ni. Part mana yang paling hampa minat, yang paling hampa hype sekali? Adakah part Yamato berlawan dengan Ace? Adakah pasal Will of D yang Yamato sebutkan dalam chapter kali ni? Ataupun adakah pasal flashback Whitebeard dengan Ace sebab apa dia pun tak pergi ke Wano? Ataupun adakah pasal buah Devil Fruit yang Kaido makan dalam chapter kali ni? Hampa try tengok komen dekat bawah. Part mana yang hampa rasa paling hype sekali dalam chapter kali ni. Dan dengan like dan juga komen hampa semua, sedikit sebanyak dapat membantu channel aku untuk berkembang dengan lebih maju lagi. Dan mana YouTube akan recommend video aku kepada nakama-nakama kita yang lain di luar sana. So jangan lupa like, share dan komen pendapat hampa pasal chapter 999 ni. Dan kepada yang belum subscribe, masa sekarang ni lah masa yang paling tepat, masa yang paling sesuai untuk hampa subscribe channel aku dan turn on notification. So hampa takkan terlepas video-video tentang One Piece di channel aku selepas ni. So chapter 1000 nanti sama-sama lah kita nantikan. Aku ada cadang untuk buat live reaction, bukan live reaction tapi video reaction chapter ke 1000 nanti, yang mana aku akan tunggu official release kan. Aku ada plan untuk buat benda tu, tapi insyaAllah sebab setting baru aku ni pun duk serabut lagi dengan mic, dengan kamera, lighting pun semua ni. So sebab itulah aku lambat sikit buat video ni, sebab nak setting benda ni memang masalah betul ya bang. Dengan hardware lah, dengan software lah, apalah merapu tu ya. Sebab tu aku lambat. Sorry kalau hampa tu tunggu. Sorry kalau hampa tu tunggu video daripada channel aku ni. So setakat ni saja video aku kali ni. See you soon in next video. Monkey Detective signing out.